Assalamualaikum. Okey, ini saya nak kongsikan tentang pengiraan interest sempena moratorium yang diberikan oleh pihak kerajaan yang selama 6 bulan ni, which is ramai yang tertanya-tanya sama ada apa yang dikatakan daripada Perdana Menteri tak ada interest. Okey, sebenarnya yang dimaksudkan oleh PM kita tak ada interest tu adalah interest atas interest. Tetapi untuk kiraan interest untuk loan rumah still berjalan seperti biasa, which is kita panggil daily rest lah, daily interest. Okay, so hari ni saya akan terangkan sedikit sebanyak pengetahuan yang saya tahu macam mana kiraan dia punya interest untuk loan perumahan lah. Okay, kenapa saya kira kepada loan perumahan? Untuk personal loan dengan car loan, hire purchase, dia punya rate tu fix. So konsep personal loan dengan personal loan dan car loan, rate dia tetap, so that apabila kita ambil tempoh katalah 10 tahun ke 6 tahun ke 5 tahun ke, yes, untuk dua loan ni apa bank akan buat? Bank akan tambah lagi 6 bulan. Seperti contoh, kalau loan kereta tinggal lagi 5 tahun, so ambil moratorium ni, dia akan jadilah 5 tahun campur 6 bulan. Tapi untuk loan rumah, dia punya calculation kita tak boleh buat macam tu, sebab dia punya interest rate adalah akan bertukar-tukar. Kerana bergantung kepada BNM kita, Bank Negara. Apabila ada penurunan ke penaikan kepada BLR, which is base lending rate, kat situ yang akan kacau dia punya interest rate. Okay, so saya akan inform kepada semua macam mana dia punya kiraan. Okay, basically sebagai contoh, kalau kita punya loan amount, kita ambil sebanyak 100,000. Okay, dan kita punya installment katakanlah 500. Okay, dan interest rate katalah 3.5%. Okay, dan tenure selama 420 bulan bersamaan 35 tahun. Okay, so kenapa saya ambil 100,000 sebagai contoh? Dia punya amount kecil lah, semudah kita faham. Okay, dan kenapa saya agak-agak dia punya installment 500? Kerana usually standard kalau kita punya loan rumah selama 35 tahun ni, bayaran balik kepada pihak bank total pokok dan bunga adalah 2 kali ganda. Okay, pokok dan bunga adalah 2 kali ganda. Sebagai contoh, kalau saya ambil 500 kali dengan 420 bulan bersamaan dengan 35 tahun, total kita bayar dekat bank sebanyak 210,000. Okay, 210,000. Alright, so ramai tertanya-tanya sama ada interest ni macam mana dia punya kiraan. Okay, so saya share lah dia punya formula dia. Usually kiraan dia adalah daripada loan punya outstanding kali dengan satu bulan ada berapa hari, which is sum of the month 31 hari ataupun 30. Okay, kali dengan loan punya interest 3.5% bahagi dengan 365 hari, dapatlah dia punya interest. Okay, seperti contoh, kita ambil 100,000 kali dengan 31 kali dengan 3.5% bahagi 365. Okey, saya dapat dalam 297 point something lah. Okey, kita ambil genap 297. Okey, usually apabila kita bayar installment,
which is RM500. Okay. 500 ni dia akan pecah kepada 2. Satu bayar pokok, satu bayar bunga. Okay. So, 500 tolak 297 bermaksud bayar ke pokok 203, bayar ke bunga 297. Campur 2 ni, jadilah 500. Okay. So every month 500 pecah kepada 2, pokok bunga. Pokok bunga, ni dia punya amount dia. Okay. So, apa yang akan terjadi kalau kita ambil moratorium ni? Okay, sebagai contoh. Moratorium kita start daripada bulan 7 sampai bulan 12. Okay. Alright. Ini tadi saya kira RM297 sebulan. Okay, kita kira kasar 297 kali dengan 6. Total RM1,782. Okay. So, apa yang ini kira roughly saja kenapa saya kali 6. Okey, maksudnya daripada bulan 7 sampai bulan 12. Tapi amount dia will be slightly different dekat sini kerana number of days in a month berbeza. Ada bulan 7 31 hari, bulan Ogos 31 hari, bulan September 30. Lepas tu Oktober 31, November 30, Disember 31 hari. But ini kiraan congak saja, katakanlah total 1782. Okay. Yang dimaksudkan oleh kerajaan, tak ada interest akan dikenakan. Bukan tak ada langsung tau. Ada tu ada, cuma tak ada interest on interest dalam tempoh 6 bulan ni. Seperti contoh, okay, katakanlah bulan 7, katakanlah bulan 6, during that time, your outstanding is 100,000. Okay. Interest on interest maksudnya, bulan 7, dia akan jadi 100,000 campur, okay. Ni katalah monthly interest untuk bulan 6, 297 tadi kita kira. Okay. Bulan 7, interest on interest maksudnya 100,000 campur 297 sama dengan 100,297. Okay. Lepas tu bulan 8 lagi, jadilah 100,297 campur 297 lagi. Jadilah 100,594. Okay, bulan 9, which is 100,594 campur lagi 297, jadilah 100,891. Bulan 10, 100,891 campur 297 bersamaan dengan 101,188. Okay. Bulan 11, 101,188 campur 297. Jadilah 101,485. Dan akhir sekali bulan 12, 101,485 campur 297. Jadilah 101,782. Which is nampak kat sini dia punya amount dalam 1,700 sama dengan kita kira congak tadi.
Okey. Yang ini yang dimaksudkan interest on interest every month. Tetapi within this moratorium tak ada interest on interest. Maknanya daripada outstanding 100,000 campur 297, 297, 297, 297, 297, 297. Tak ada. Semua ni tak ada. Okay. So, macam mana bank kira? Okay, ada yang tanya, kalau dalam tempoh loan tinggal lagi 30 tahun, akan datang bermulai tahun ni, adakah bank tu akan ganjak lagi 6 bulan? Macam konsep personal loan dengan, personal loan dengan car loan. Loan tinggal 30, adakah dia akan cakap 30 campur 6 bulan? Okay, yang ini saya nak terangkan. Okay. Apa yang akan terjadi pada bulan 1 2022. Okay, sebentar saya ambil kertas lain. Okay. Alright. Ni sambungan daripada, kalau ada nampak lah. Okay. Ni nanti saya akan terang balik. Okay. Apa yang akan berlaku pada Januari 2022. Okay. Pada 31 Disember 2021. Okay. Pada waktu tu outstanding kita adalah 100,000 dan kita ada 6 bulan yang prorated of the interest, 6 bulan interest sebanyak RM1782. Okay. So, masuknya 1st of January 2022, apa yang bank akan buat during that time ataupun during December punya bulan, customer ada dua pilihan. Okay. Which is ada yang, okay, saya akan terangkan payment untuk bayar balik kepada bank 1782 ni. Okay, ada customer yang, okay, contohlah customer A, customer B. Okay, customer A yang mana mampu untuk bayar balik secara lamsam kepada pihak bank. So, apa yang diorang kena buat, this amount diorang kena bayar ke dalam akaun loan diorang dan customer kena call center ataupun pergi dekat bank untuk bagi tahu yang duit ni saya nak buat settlement untuk interest prorated. Okay. So, apabila dia dah bayar balik full amount, 1782, so dia punya installment yang dia bayar RM500 tu will back to normal. Meaning to say, pecahlah kepada dua, pokok, bunga. Why? Sebab dia dah bayar 1782, dia punya outstanding. Okay, katakanlah 100 campur 1782 akan jadi 100,780 ringgit. So, logically, apabila dia dah bayar full amount 1782, dia continue balik bayar 500, it will be back to normal in terms of bayar pokok dengan bunga. Tetapi, berapa dia akan kira daripada bunga adalah 100,000. Based on bulan 6 yang kita stop, yang kita start ambil moratorium ni, 100,000. Itu sebab yang saya cakap tadi, tak ada interest on interest akan add within this period. So, end of the day, dia punya interest akan kira tetap balik daripada yang kita stop, which is 100,000. So, terjadilah dekat sini, customer A. Yang mana mampu bayar in full balik, dia call bank, dia kata saya nak bayar full, duit ni saya nak terus bayar kepada bunga yang tertunggak 6 bulan ni. Okay, so dia bayar balik 500, back to normal. Okay. Customer B. Okay. Customer B yang tak mampu bayar dia punya interest yang jenis sedepuk.
Okey, yang jenis tak mampu bayar sedepuk. So apa bank akan buat? Bank tak boleh nak minta secara this amount more than customer punya installment. Bermaksud daripada 1782 ni, bank tak boleh nak minta in one shot. So apa yang bank akan buat kepada customer yang tak mampu nak bayar one shot ni adalah, okey, installment dia. Okey, contoh okey. Outstanding dia 100,000. Okey. Pada 31 Disember 2021, bank akan masukkan dulu dia punya interest portion, tetapi not in one shot. Meaning to say, maximum amount yang kita boleh minta dengan customer adalah dia punya installment. Installment amount yang tiap-tiap bulan tu, which is 500. Okey, contoh. 31st December, debit bill interest. Maknanya interest akan add kepada principal, which is plus 297 kalau ikut monthly lah. Tetapi kita tak boleh pergi higher than dia punya installment, which is kita akan plus 500. Okay. So, 1st of January 2022, time tu dia punya outstanding akan jadi macam ni. RM1,500. Lepas tu katakanlah customer bayar dia punya installment untuk bulan 1 pada 5 Januari. So, ni bayar negatif Saya tulis kat sini negatif 500. Outstanding akan jadi balik 100,000. Sebab dia bayar payment. Ni saya tulis payment. Ini outstanding lah. Okay, 31st December outstanding campur 500. Kenapa saya tak campur 297? Kenapa saya campur 500? Sebab kita nak clearkan dia punya interest ni. So, bank tak boleh letak sini 1782. The maximum amount during that month yang kita boleh minta is 500 based on customer punya monthly installment. So, bank akan charge dulu 500. Then, on the 1st of January, dia punya outstanding 100,500. Okay. Customer bayar RM500 untuk bulan Januari, outstanding akan jadi 100,000. Okey, ini bulan 1. Okey. So, tengok balik kat sini, 1782 tolak 500. Balance RM 1282. Ni still ada hutang lagi ni. Still ada hutang lagi. Okey. Bulan 2. Contoh bulan 2. Outstanding tadi tu 100,000. Sorry, 100,000 campur 500. Okey. Jadilah 100,500 balik. 5 hari bulan 2, customer bayar RM500. Dia punya installment lah. So, outstanding akan turun balik kepada 100,000. Okay. So, dari balance ni 1282 tolak 500 yang dia bayar untuk bulan 2 tu, dia ada balance 782. Okay, still ada balance lagi ni. Okay, kita pergi ke bulan 3. 1 hari bulan 3. 1 hari bulan 3, bank akan charge 100,000 campur lagi 500. Why 500? Sebab dia punya outstanding interest masih tinggi. Kita tak boleh overlap daripada amount installment. So, jadilah 100,500. Okay. So, from katalah 5 hari bulan 3. Customer bayar 500 dia punya installment. Outstanding akan jadi balik 100,000. Okay. So, daripada amount balance 782 tolak 500, dia still ada hutang RM282. Okay, ini dah bulan 3. Okay, last. Pergi ke bulan 4. 1 hari bulan 4. Sama juga macam tadi. 100,000 campur. Okay. Ni
balance dah 282, maknanya dia punya amount less than dia punya installment. So apa yang bank akan buat pada bulan 4 ni? 100,000 campur 282 dulu. Okay. Jadilah 100,000 282. Okay. Dia punya installment 500. Okay. Kalau kita ambil yang ini, kiraan formula macam tadi tu yang saya bagi tahu, which is outstanding loan dia kali 31 kali 3.5 bahagi 365 hari setahun, kita akan dapat dia punya monthly interest. So dekat sini dia punya interest balance ni dah tinggal sikit, less than RM500. So from this amount 100, kalau saya kira 100,000 282 kali 31 kali 3.5% bahagi 365. Dia punya interest adalah RM298. So that when customer at this time 5 hari bulan 4 dia bayar 500, still manage to pay dia punya pokok and bunga. Bunga dia yang ni, yang selebih pergi ke pokok. So it will be return back to normal. So ramai orang confused, which is dekat sini apabila masuknya bulan 1, contoh okay, customer akan fikir dekat sini masuknya bulan 1, bank akan charge sedepuk the interest yang 1782 ni. Customer akan fikir dia akan masuk sedepuk based on monthly. So customer banyak tanya, okay, pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, kiraan interest ni adakah daripada RM101,782 ataupun based on 100,000? So the calculation adalah based on 100,000. Sampailah customer punya installment ni, lepas untuk bayar dia punya bunga, it will be turned back to normal. So this is two option yang on January next year, customer ada dua pilihan. Yang mana dia ada pilihan which is mampu bayar in one shot. So mudah untuk this customer, maknanya bulan 2, kat sini lah saya contoh bulan February 2021, dia bayar 500, back to normal, pokok bunga. Okay. So sampailah continue macam biasa. Whereby this customer bulan 1, bulan 2, bulan 3, okay, dalam tempoh 3 bulan ni dia kena bayar interest yang backdated untuk ni moratorium. Okay. So sekarang ni apa yang saya boleh bagi tahu adalah siapa yang rasa-rasa within this 6 month yang boleh